Assalamualaikum, saya Fisarudin. Kembali kepada segmen ulasan bersama Ahmad. Hari ini kita akan ulas Tecno Spark 20 Pro. Nama yang panjang. Jadi, adakah peranti ini bagus ataupun barai? Anda kena tunggu di akhir video ini. Saya akan bagi anda saya punya verdict pada peranti ini. Tapi macam biasa, sebelum kita ulas spesifikasi untuk Tecno Spark 20 Pro di skrin anda sekarang. Baiklah, kita akan mulakan dulu dengan benda saya suka. Benda yang pertama saya suka sebenarnya ialah mungkin rekaannya. Bagi sebuah peranti yang harga jualan 699, kemudian meningkat ke 799, ianya terasa solid. Tubuh yang susah rasa nak bengkok, bahagian sisi yang orang katakan rata, sampai boleh berdiri atas meja dan segalanya, saya cukup suka. Malahan saya rasakan panel belakang dia ni walaupun dibuat pada plastik, masih lagi terasa premium dan sedap dalam tangan. Dan bagi sebuah peranti yang harga dia bawah RM800, saya agak kagum pasal dia menyertakan kemampuan kalis air IP53. Walaupun tak boleh benam, sekurang-kurangnya kalau ada kalis percikan, saya rasakan adalah cukup bagus. Ditambah lagi ada pengibas cap jari sisi yang sangat pantas, masih lagi ada bicara audio kat bawah, dan juga ini adalah sebahagian kecil peranti dalam segmen ini juga yang ada speaker stereo yang menembak ke sisi, atas dan juga bawah. Hasilnya ialah audio yang seimbang dan sedap didengar. Dan bagi sebuah peranti dalam kelas ini, sekali lagi, selalu jarang nampak penawaran seperti ini. Seterusnya saya nak puji juga ialah Helio G99. Mungkin kata ni buat lawak ke apa, Helio G99. OB pergi puji. Tapi memang honestly, walaupun dia pakai G99, bila saya lakukan ujian Antutu, pakai ujian untuk 3D Mark dan juga untuk Geekbench, markah yang dicatatkan oleh Spark 20 Pro ni lagi tinggi nak bandingkan dengan C67. Tapi walaupun adalah ujian sintetik, saya rasakan in real life usage memang saya dapat rasakan. Memang saya dapat tengok dengan dipadankan dengan skrin 120Hz kat depan ni, sentiasa lancar, jarang sekali ada stutter nak bandingkan dengan peranti dengan G99 sebelum ini. Dan bagi mereka yang tertanya-tanya, app apa boleh pakai, app apa tak boleh pakai, saya tengok bila main video YouTube 1080p 60 tak ada problem. Netflix pun tak ada problem. In fact, Netflix boleh support HD lagi, yang sekali lagi selalunya tak support dekat peranti macam ni. Tapi dengan game aku kena jujur, kalau main game yang macam biasa-biasa, macam Temple Run ke okey, kalau main Candy Crush ke okey, tapi bila pergi dekat game 3D dia dah mula tak boleh main pada tetapan tinggi. COD Mobile dengan Asphalt 9 boleh main pada tetapan rendah, still gameplay lancar. Yang tak boleh, yang saya sedari lah, bila nak main COD Warzone Mobile terus tak boleh nak jalan. Bila nak main satu lagi, bila nak try Genshin pun dia starter. Jadi saya rasa bila harga macam ni dengan komposer tak berkuasa, kena realistik sikit lah dengan apa yang anda expect pada peranti macam ni. Kalau tengok kat belakang ni mungkin memberikan anda confidence bahawa wow, kamera dia mesti macam iPhone kan, pasal sama konfigurasi dia. Lensa pun besar, tapi looks can be deceiving pasal daripada tiga-tiga ini sebenarnya ada dua je dia punya sensor. 108 megapiksel ke atas ni, tak ada OIS, kemudian ada 2 megapiksel untuk kedalaman, dan satu lagi dia kata sebagai AI lens. Saya tak tahu apa AI lens, puas saya cari tak tahu apa konfigurasi dia. Dan sekali lagi, lensa lebih besar daripada bukaan ni. Jadi 108 megapiksel, mungkin anda expect gambar cantik. Saya boleh katakan ikhlas, sebenarnya tak berapa memuaskan. Anda tengok sampel sekarang dekat skrin anda, gambar dia gelap, warna tak pop. In fact, bila tengok waktu malam pula, pasal tak ada OIS, ianya nampak sangat lembut dengan hinga yang ketara. Ditambah lagi kalau siang gelap, malam dia pun gelap. Jadi nak ambil gambar waktu malam rasa macam might as well tak ada night mode. Kemudian dengan 108 megapiksel, pemproses lah G99 memang sedikit lambat nak ambil gambar tu. Anda tak akan dapat burst shot yang pantas. Sungguh pun begitu, untuk peranti dalam kelas ini sama sahaja macam peranti lain dengan pemproses yang tidak berkuasa. You get what you get. Inilah dia prestasinya. Kita cakap pasal sistem operasi pula, iOS 13 berasaskan Android 13. Yes, Android 13 pada tahun 2024. Ini rasa yang mengecewakan lah, kerana anda tengok peranti lain dalam kelas yang sama macam C67 tadi, ianya dah pakai Android 14. Kenapa tak pakai Android 14? Saya tak tahu. The only yang kata benda baik yang saya boleh katakan di sini ialah satu, tampalan security dia Januari 2024, jadi save dekat situ. Dan banyak ciri tambahan. Ada main fusion, boleh tambah memori secara maya sampai 9GB. Ada kids mode.
Kemudian ada lagi ciri gesture yang biasanya tidak ditawarkan pada peranti dalam kelas ini. Walaupun pakai G99, ianya lebih lancar dan rasa lebih laju daripada biasa. Saya tak tahu apakah magic yang dilakukan oleh pihak Tekno pada sistem operasi mereka, tapi anyway pun saya katakan syabas pasal dia punya pengalaman adalah sebaik peranti kelas pertengahan, bukan peranti kelas asas. Macam mana pula dengan bateri 5000 mAh, pengecasan 33 watt, dapat sekali dengan pembelian. Dan saya boleh katakan secara purata boleh dapat sekitar 8 ke 9 jam SOT dalam penggunaan sederhana. Dan untuk charge mula peranti, saya tengok dalam lebih kurang 90 minit. Adalah lazim untuk saya di akhir hari bila gunakan peranti ini, masih lagi ada bateri, nak tidur baru perlu charge. Jadi bagi mereka yang tanya, boleh tahan ke sepanjang hari? Saya boleh katakan yes. Spark 20 Pro boleh bertahan sepanjang hari. Dan kesimpulannya, barai ke bagus, saya boleh katakan yes, ini adalah peranti yang bagus. Untuk harga RM799, apa yang ditawarkan dan apa yang saya nikmati adalah, saya katakan lebih baik daripada disangka. Saya antara orang yang skeptik dengan jenama Tekno ni pasal ialah dalam murah, nama tak terkenal, pakai pula G99. Tapi pleasantly surprised pasal satu, ada kalis air, ada speaker stereo yang nembak ke tepi yang seimbang. Kemudian G99 dia sangat lancar, sistem operasi dia banyak juga ciri, tapi at the same time, sekali lagi saya ingatkan, kamera dia tak berapa ngam dan juga masih lagi pakai Android 13. Di Malaysia, sekali lagi harga jualannya ialah RM699 untuk 8/256GB dan RM799 untuk 12/56GB. Bagus, belilah kalau anda cari peranti yang tak begitu mahal dan peranti yang anda nak berikan kepada anak yang tak ada telefon pintar lagi. Saya Fizaru dan jumpa anda di video seterusnya. Bye-bye.